Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们读经听到之前，让我们一起来低头祷告。 Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sudah siap untuk menerima akan firman-Mu. 我们在天上的父，我们心里准备好了聆听你的话。 Berbicaralah kepada setiap kami dan terangilah hati dan pikiran kami. 求主对我们每一个人说话，并且照亮我们的心。 Dan kami sungguh boleh semakin bertumbuh di dalam kekudusan. 因此呢，我们可以在圣洁里面成长。 Oleh anugerah-Mu yang mengubahkan kami dari hari demi kesehari. 因着你的恩典，每一天改变我们。 Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. 我们把今天中午的正道完全交在你的手中。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 主所爱的弟兄姐妹们，上午好。 Kita bersyukur bahwa kita kembali boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini adalah anugerah yang mengubahkan. 我们实在感谢上帝，我们今天中午还可以一起来聆听神的话语。我们今天早上的主题叫做“更新我的恩典，恩典更新我”。 Mari kita membaca Roma 7 ayat 24 dan 25 dibacakan dalam bahasa Mandarin saja. 我们一起来翻开我们的圣经，在罗马书第7章24到25节。罗马书第7章24到25节，神的话这样说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。 这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。 Saudaraku, setiap kita mengalami konflik di dalam kerohanian 弟 kita. 兄姐妹们，我们每一个人在灵命上都有所谓的这个征战。 Firman Tuhan di dalam ayat 15 mengatakan, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. 第7章15节告诉我们说：“因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做。” Jadi di sini ada konflik tentang apa yang aku inginkan, apa yang aku kehendaki. 所以在这里呢，在我们的意念上有所谓的一个征战。 Di dalam Roma 7 ayat 22 dan 23 juga, di situ juga ada konflik. 在第7章23节那边，我们也看到有所谓的征战。 Paulus mengatakan di dalam batinku aku suka dengan hukum Tuhan. 那么保罗告诉我们说，按照他里面的意思，他是喜欢神的律的。 Tapi pada sisi yang lain saya melihat ada satu hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. 但是呢，另一方面呢，我看到有另外一种律呢，他在那边来征战，跟我这个内心的这个律交战。 Jadi terjadi sebuah konflik di dalam diri kita semua. 所以我们每一个人的内心都有所谓的一种征战。 Itu karena ada dosa di dalam tubuh kita. 这是因为在我们的肉体里面有所谓的罪。 Ini semua menggambarkan bahwa setiap kita mengalami yang namanya peperangan rohani setiap hari. 那么这个说明我们每一个人每一天都经历到所谓的这个属灵的征战。 Kita ini telah ditebus tapi masih ada peperangan-peperangan rohani yang kita hadapi. 那么我们已经被主耶稣所救赎了，但是我们还经历所谓的属灵的征战。 Kita ingin melakukan yang baik tapi yang jahat itu juga ada menggoda 我 kita. 们所想要做出来的是好的，是善的，但是那恶者不断的引诱我们。 Bahkan bukan hanya kita, bukan hanya saya dan saudara, tetapi Rasul Paulus juga mengalami akan kondisi ini. 甚至不单是我和你，连使徒保罗自己，他也经历同样的情况。 Dan ini merupakan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi setiap harinya. 那么这个是我们每一天所面对的一个挣扎。 Orang Kristen itu memiliki yang namanya realitas atau keberadaan ganda. 那么基督徒他们处在一种双重的这个情况当中。 Jadi kita memiliki ini dua ego, saudara. 那么我们有两种的这个自我。 Dalam Roma pasal 7 ayat 21 mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki yang baik, yang jahat itu ada padaku. 那么罗马书7章21节告诉我们说：“我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。” Jadi ada dua ego. Yang pertama, saya menghendaki berbuat apa yang baik.
所以我们有两种或者有双重的自我。第一就是我们愿意做出好的善的事情， Tapi yang kedua ada juga keinginan jahat yang bisa muncul di dalam diri 可 saya. 是呢，另一方面同时也有一个恶的意念从我心里面出来。 Ketika saya ingin melakukan yang baik, yang jahat itu menggoda saya dan mengatakan, nggak usah lakukan itu. 当我要做善的事情的时候，那恶者引诱我，告诉我说你不用那样做。 Jadi kejahatan itu dan kebaikan terus hadir bersamaan dan terus berperang di dalam diri saya. 那么，所以善的和恶的他们都来到我，在我里面，他们不断的在那边交战。 Ini merupakan kepribadian dari orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa dan sudah dilahirkan kembali, dan ketika sudah dilahirkan kembali kita masih mengalami konflik-konflik itu. 这个是一个堕落的人，然后他信耶稣而重生，之后还经历到这样子的一个交战，内心的交战。 Saudara, bukan hanya ada dua ego, tapi ada dua hukum di dalam diri 不 kita. 单是有两种或者双重的自我，也有双重的这个律法。 Di dalam batin kita, kita suka sekali dengan hukum Tuhan. 那么在我们的内心里面，我们喜爱神的道， Kita suka dengan Alkitab. 我们喜欢圣经。 Hukum Allah ini, Alkitab ini merupakan sumber sukacita 那 kita. 么神的话，这本圣经是我们喜乐的源头， Ini merupakan hukum akal budi kita. 这个是我们知识或者意念的这个源头。 Pikiran kita sudah diperbaharui oleh hukum ini. 那么这个律已经更新了我们的思想意 Kita 念。 setuju hukum Allah itu baik. 我们知道，我们也同意神的律是好的，是善的。 Kita tahu baca Alkitab itu akan menguatkan 我 kita, 们知道读圣经会眷顾我们， akan menolong kita hidup dalam kekudusan. 会帮助我们活在圣洁里面。 Tetapi ternyata ada hal yang lain juga muncul di dalam diri kita. 可是呢，从我们内心深处原来又发出来了另外一个东西， Dan itu menentang apa yang ada di pikiran 那 kita. 反对我们意念里面所有的这个善意。 Ada kedagingan, ada kemalasan dari diri kita. 在我们的里头有所谓的肉体，有所谓的这个软弱， Yang bekerja di dalam tubuh kita. 它在我们肉体里面动工， Jadi ada dua hukum yang kita selalu hadapi hari demi 所以 keseharian. 我们每一天都面对两种的律， Dan bukan hanya ada dua hukum, tapi ada dua tangisan. 不单是有两种的这个定律，也有两种的这个爱苦。 Di sini Paulus menangis dan berteriak. 在这里，保罗他爱哭，他呼喊， Dia menangis dan berkata, "Aku manusia celaka. 他说：“我真是苦啊！ Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut 谁能 ini?" 救我脱离这取死的身体呢？” Saudara, ini bukan sebuah jeritan keputusasaan, 弟兄姐妹们，这不是一个失望的一个呼喊， tapi ini sebuah kerinduan untuk dilepaskan dari tubuh maut ini. 而是一种的渴慕，求神救他脱离这取死的身体呀、 Dan saya yakin ini juga merupakan kerinduan kita. 我相信这个也是我们每一个人的渴慕。 Pada satu sisi kita menangis, kenapa saya lakukan ini? 那么另一方面呢？一方面我们爱哭说主，我们为什么做这件事情？ Kenapa saya masih jatuh dalam dosa 我 ini? 为什么一定要落在这样子的一个罪呢？ Kenapa saya masih dicobai seperti ini? 为什么罪恶还这样子的诱惑我呢？ Tapi pada waktu yang lain, pada sisi yang lain, Kesedihan ada ifangnya. sebuah rasa syukur kepada Allah. 另一方面有一个感恩的心， Bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari tubuh maut ini. 我们相信上帝将要拯救我们脱离这取死的身 Ada 体呀、 sebuah tangisan terharu karena Kristus telah mati untuk kita. 我们因为耶稣基督为我们牺牲而死，我们心中因此而受感动而流泪。 Saudaraku, kedua tangisan ini adalah tangisan yang ditangisi oleh orang-orang yang sudah lahir baru. 弟兄姐妹们，这样子的一个两种的这种爱哭呢，是一个重生之后的人所面临、所经历的爱哭。 Ini bukan dua keadaan yang berbeda. 这不是两种不一样的情况， Ini bukan sebelum bertobat dan sesudah bertobat. 这个不是悔改之前和悔改之后所有的 Tetapi ini 不是 merupakan kondisi dari orang yang sudah lahir baru. 这个是一个重生之后的人所经历的一种情 Tapi 况。 masih bergumul dengan dosa setiap hari. 他还在他的罪里面每一天的挣扎， Kita masih menunggu pembebasan dari tubuh 我 kita. 们还等待上帝拯救我们脱离这取死的 Pada 身体。 waktu kita mati dan kemudian dibangkitkan oleh Tuhan, Tahu, maka men- di situ kita tidak lagi bergumul dengan dosa-dosa kita. 当我们死，并且神叫我们复活之后，那个时候我们才能脱离
对与罪这样子的一个挣扎。 Saudaraku, kedua tangisan ini hampir bersamaan. 弟兄姐妹们，这两种双重的哀哭呢，它是几乎同时发生。 Kita menangis terhadap kelemahan 我 kita. 们为我们的软弱而哀哭， Kita menangis karena keberdosaan 我们 kita. 为我们的罪恶而痛苦。 Tapi pada waktu yang sama kita menangis dalam ucapan syukur ketika melihat nanti saya akan dilepaskan sepenuhnya dari dosa. 可是，在指望里面，我们看到我们将来神要救我们脱离这样子的一个罪恶，我们也因此而流泪受感动。 Saudaraku, inilah konflik-konflik spiritual yang kita alami setiap 弟 hari. 兄姐妹们，这个就是我们所经历的属灵的征战，我们每一天都经历到这样子的一种事情。 Saudara bersyukurlah kalau saudara mengalami konflik ini. 弟兄姐妹们，如果我们经历到面临这样子的征战，我们要感谢上帝。 Orang yang mengalami konflik ini yang punya kepekaan akan dosa berarti orang itu sedang bertumbuh di dalam kekudusan. 那么这样子的一个人，他有这样子的一个挣扎，因为他对于罪有一个敏锐感，他就在圣洁里面会不断的成长。 Dan kita jangan berkecil hati ketika kita mengalami ini karena ini pun merupakan pengalaman spiritual dari Rasul 我们也 Paulus. 不需要灰心，因为我们经历到这样子的事情，因为同样的一个事情也是成为使徒保罗的经历。 Saudara, kita mungkin merasa aneh kenapa Paulus masih mengalami pergumulan terhadap dosa. 那么我们为什么也许会想说，为什么保罗还经历到对与罪的挣扎呢？ Bahkan sampai berteriak, aku manusia celaka. 甚至在这里呼喊说：“我真是苦啊！” Rasul pun bukan manusia yang sempurna. 使徒保罗并不是一个完美的人， Dia 十全十美 Dia 的人， sedang disempurnakan oleh Tuhan. 他是神在磨练的一种人。 Saudara, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, 当我们相信耶稣基督之后， maka kita secara sempurna sudah dibenarkan oleh Tuhan. 那么神使我们称义，这是完全的。 Tapi pengudusan kita itu baru dimulai ketika kita percaya. 但是我们重生的过程呢，就在我们相信耶稣的那一刻才开始。 Pada waktu hati kita belum diterangi oleh Roh Kudus, 当圣灵还没有光照我们心里的时候， saudara tidak bisa melihat kerusakan diri saudara. 你不会看到你自己心里面的败坏。 Kita menganggap diri kita baik-baik saja. 我们觉得我们都平安无事， Tapi setelah kita percaya kepada 但是 Kristus, 当我们相信耶稣基督之后， mata rohani kita terbuka dan kita melihat betapa rusaknya 那么我 kita. 们属灵的眼睛就打开了，因此我们可以看到我们自己其实有多败坏。 Oleh karena itu saudara, semakin kudus seseorang, dia akan semakin melihat betapa rusaknya diri dia. 所以弟兄姐妹们，一个人他越圣洁的话，他就越看到自己的败坏。 Semakin lama kita menjadi orang percaya, maka akan kita melihat semakin besar kerusakan 我 kita. 们成为一个相信耶稣的人，时间越长，我们就会越看到我们自己的败坏。 Pencobaan yang kita alami akan semakin besar setelah perjalanan kita semakin jauh bersama-sama dengan Kristus. 那么我们与耶稣基督同行的路走得越长，我们也会挣扎得越大。 Kita akan semakin merasakan betapa kuatnya dosa itu menggoda diri kita. 我们会感觉到罪恶引诱我们的那个势力越来越大， Dan betapa kuatnya kuasa daging itu di dalam diri 我 kita. 们会觉得那个肉体在我们身上的这个私欲的那个势力何等的大。 Semakin kita bertumbuh dalam kekudusan, kita akan semakin bisa melihat banyak dosa-dosa saya. 我们在圣洁里面越成长之后，我们就会越看到我们心中有许许多多的罪恶。 Saudara ingat setelah bertahun-tahun melayani sebagai seorang rasul, 弟兄姐妹们，服侍为一个使徒一段时间之后， dalam surat terakhirnya yang dia tuliskan kepada muridnya, kepada Timotius, 在他写给他的这个门徒提摩太最后一封书信里面， dia 他说到 berkata bahwa Paulus mengatakan dirinya adalah orang yang paling berdosa dari semua orang-orang berdosa. 他称自己是最终最有罪的人。
Dia berkata ketika Kristus Yesus datang menyelamatkan orang berdosa, di antara mereka akulah yang paling berdosa. 他说耶稣基督来到世界上拯救罪人，在罪人当中我是一个最有罪的人。 Itulah sebabnya dia berteriak, aku manusia celaka, siapa 这就是 yang 为什 akan 么 melepaskan aku? 他说我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的生命？ Sekali lagi saudaraku, ini bukan seruan dari orang yang belum percaya kepada 弟兄 Kristus. 姐妹们，这不是一个还没有相信耶稣的人所能发出来的这个呐喊， Ini adalah seruan dari seseorang yang sudah mengenal Kristus, 这个是一个认识耶稣基督之后的人所发 yang 出来的呐喊。 sudah lama ikut Tuhan. 他跟随耶稣一段时间了， Maka ini seruan dari seorang rasul. 甚至这个是一个使徒的呼喊。 Kita mungkin heran kenapa seorang rasul yang demikian kudus hidupnya sampai bisa berseru seperti itu. 也许我们不明白说，为什么这么圣洁的一个使徒可以发出来这样子的一个呐喊呢？ Saya ingin tegaskan lagi, semakin kudus seseorang, semakin orang itu bisa melihat betapa mengerikan mereka di hadapan Tuhan. 那么我要再次强调说，当一个人在神面前越来越圣洁的时候，同时他也看到自己是何等的这个败坏。 Orang berdosa tidak akan melihat cacat mereka karena mereka ada di dalam gelap. 一个罪人，他不会感觉到自己的败坏，因为他们处在黑暗当中。 Semakin kita dekat dengan terang Kristus, 我们越来越接近耶稣基督的荣光的时候， semakin kita dekat dengan Tuhan, 我们越来越亲近上帝的时候， semakin kita diterangi oleh Tuhan, 我们越来越被神的亮光所照亮的时候， kita akan semakin jelas melihat 我 dosa-dosa 们 kita. 就会看得越来越清楚我们自己的罪恶。 Kalau saudara berdiri di tempat yang remang-remang, saudara tidak akan terlalu melihat kotoran di wajah saudara. 如果你站在一个光线不足的一个地方，你就会不会看到你脸上的这个污秽。 Tapi ketika kita ada di tempat yang terang di Tapi- siang hari, 如果你在白天站在一个非常亮的地方， kita akan melihat kotoran itu begitu banyak. 你就会看到有许多的肮脏。 Kata celakalah aku merupakan seruan dari seseorang yang disempurnakan di dalam kekudusan. 我正是苦啊！这个是一个在圣洁中不断成长的人的一个呐喊。 Semakin kita maju secara rohani kita akan semakin melihat standar Tuhan itu begitu tinggi. 那么我们在圣洁里面越进步、越成长，我们就会越看到神的标准有何等的高， Dan kita akan semakin menyesali akan kekurangan-kekurangan kita. 我们就会越来越为做我们自己的软弱而痛苦。 Dia berkata dalam akal budiku aku melayani hukum Allah. 他说：“我在我的意念上服侍神的律，我 Aku 喜欢神 suka 的 akan 律， hukum 我 Allah. 喜欢神的律。 Ini adalah kondisi dari orang yang sudah lahir baru. 这个是一个重生得救之后的一个人所发出来的一句话， Tetapi yang memiliki kepekaan yang sangat besar sekali terhadap 但 dosa. 是他对于罪恶有这么大的敏感。 So, perjuangan kita melawan dosa akan semakin kuat dan semakin lama kita akan semakin besar kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan. 那么我们在与罪的挣扎处得越久的话，我们讨神的喜悦的这个心意就会越大。 Ketika kita semakin ingin menyenangkan hati Tuhan, kita akan semakin merasakan bahwa itu enggak mudah, ada banyak perjuangan yang kita mesti hadapi. 我们要讨好神的喜悦，这真的不容易。我们要面对许多的这个挑战。 Saudara tahu pertempuran rohani dalam kehidupan orang Kristen itu paling berat dialami oleh orang-orang yang kudus. 你们知道吗？在基督徒的生活里面，这个属灵的征战最严重的就是那一些圣人所面对的这个征战。 Kalau saudara tidak memperhatikan kekudusan, saudara tidak akan merasakan beratnya pertempuran rohani. 如果你对于圣洁没有所谓的这个了解，或者没有所谓的概念，你就不会觉得属灵征战有多严重。 Tapi ketika kita bertumbuh dalam kekudusan, kita akan melihat betapa banyaknya dosa yang mesti disingkirkan dari dalam diri kita. 但是如果我们在圣洁里面成长，我们就会看到，其实在我们的心里面有许多的罪恶，我们是必须除掉的。 Kalau selama ini kita tidak bertumbuh dalam kekudusan, kita akan merasa diri kita baik-baik 那 saja. 么如果我们没有在圣洁里面成长，我们就会觉得我们自己是好好的平安。 Jadi kalau pada hari ini saudara merasa betapa baiknya saudara, maka saudara sedang tidak bertumbuh dalam kekudusan. 所以，如果今天你们觉得自己是好
好的，没有问题，这表示说你们没有在圣洁里面成长。 Kalau kita melihat betapa baiknya kita, kita sedang merosot spiritual 如果我 kita. 们看到我们自己是何等的好，其实我们的灵命正在往下走。 Sebaliknya kalau kita merasa diri kita begitu banyak kekurangan dan kita nggak sanggup menyenangkan hati Tuhan. 反过来说，当我们觉得自己是有许多的软弱，并且我们没有办法讨好神的喜悦的话， Bahkan kita sampai menangis setiap hari. 我们看到自己没有办法讨好神的喜悦，并且每一天在那边痛苦， Dan seperti Paulus kita mengatakan aku manusia 并 celaka. 且我们向保罗说：“我是一个这个正苦的人啊。” Maka itu artinya saudara sedang mendaki puncak kekudusan. 意思就是说，你正在往这个圣洁的阶梯上往上走。 Adanya konflik spiritual dalam diri kita itu menandakan kita hidup. 在我们内心有属灵的征战，这表示说我们是一个活的人。 Kita hidup secara rohani. 我们在我们的灵里上是活的。 Dan tentu ketika adanya konflik ini itu bukan berarti kita memaklumi akan kejatuhan kita. 那有这样子的一个挣扎呢，不表示说我们就通融我们的这个堕落， Tapi mendorong kita untuk menang. 乃是推动我们要得胜有余， Mendorong kita untuk berubah setiap harinya. 推动我们日日更新而变化。 Kelemahan-kelemahan kita, pergumulan-pergumulan kita terhadap dosa yang terus-menerus ada. 那么我们的软弱，我们对于某种罪的恶的这个挣扎， Yang bahkan membuat kita menangis bukan untuk memaklumi akan dosa itu. 甚至呢，使我们在那边爱哭、痛哭，不是因为我们通融那种罪， Bukan untuk menyerah terhadap dosa itu. 不是要我们在那边放弃失败。 Allah ingin supaya kita meraih kemenangan dalam perjuangan melawan dosa. 上帝要我们在面对罪的征战里面，我们得胜有余。 Sebagaimana kita memenangkan konflik ini? 我们怎么样才能赢得这样子的一个征战呢？ Dosa dimenangkan bukan dengan mengalihkan ke hal-hal yang tidak berdosa. 那么我们不是去做那一些不犯罪的事情。 Paulus tidak berusaha mengalihkan dirinya kepada hal-hal lain yang baik. 保罗没有把他的心理转向于那一些善行的事， Dia menghadapi dosa itu sebagai sebuah kenyataan. 他面对罪是一个事实。 Dia tuliskan celakalah aku. 他说：“我真是苦啊！” Sudah ada orang-orang yang berusaha menghadapi dosa dengan mengisi dengan sesuatu yang lain dalam hidup dia. 那么有的人呢，面对罪是用其他这个美善的事情来充满他自己。 Ya supaya tidak digoda dan tidak terus marah-marah mending saya nonton Mr. Bean. 那我比起在那边生气犯罪，我就看电影， Atau saya nonton hiburan-hiburan yang lainnya. 看很多的这个戏剧。 Atau bahkan saya mending terlibat dalam pelayanan supaya saya bisa mengalihkan diri saya daripada dosa yang menggoda saya. 那我宁可就来教会更多的服侍，比起在家里面犯罪。 Tapi ini bukan cara yang diajarkan oleh Alkitab untuk menghadapi konflik dosa. 这个不是圣经所教导我们的方法来面对这个罪的征战。 Karena suatu saat kita pasti akan berjumpa dengan godaan 因 itu. 为呢，我们有一天有时刻，到时候我们就会面对这样子的一个征 Kita 战， nggak bisa menghindari 我 itu. 们避免不了的。 Karena godaan itu ada di dalam diri 因 saudara. 为这样子的一个引诱就在你们心里面。 Dan menghadapi dosa juga bukan dengan cara kita menyalahkan hal-hal di luar kita. 我们面对罪恶的这个征战，也不是错怪我们以外的事情。 Paulus tidak menyalahkan Tuhan karena dia berdosa. 那么保罗他不是因为他犯罪就错怪上帝。 Paulus enggak menyalahkan teman kerjanya kalau dia jatuh dalam dosa. 当他落在罪恶里面，他也没有责怪他的同工。 Seringkali yang kita lakukan ketika kita jatuh, ketika bergumul, kita menyalahkan orang lain. 那么很多时候，当我们跌倒、当我们挣扎的时候，我们就责怪别人。 Kita menyalahkan suami kita, menyalahkan istri 我 kita. 们责怪我们的丈夫，责怪我们太太， Kita menyalahkan anak 我 kita. 们责怪我们的孩子， Kita menyalahkan keluarga suami atau istri 我 kita. 们责怪我们丈夫、我们太太的大家庭。 Jadi dosa dihadapi bukan dengan menghadapinya dengan berperang, tapi dengan menimpakan kesalahan itu pada orang 所 lain. 以，我们与罪作战的时候，我们不是去面对它，而是我们是把这个罪恶放在别人身上。 Seorang penulis mengatakan kita ini orang yang selalu menyalahkan orang lain apapun yang terjadi atas diri kita. 那么，一个作者他写说，我们是很会是
专门错怪别人的。 Kita bukan mengoreksi akan diri kita. 我们不是修正我们自己，不是修改我们自 Saudara, 己。 itu bukan cara di dalam memenangkan peperangan terhadap kedagingan-kedagingan kita. 这个不是与罪恶作战的这个方法。 Bagaimana dosa itu dihadapi? 那我们怎么样面对罪恶呢？ Hanya oleh anugerah Tuhan yang mentransformasi hidup kita setiap 唯有 hari. 依靠神的恩典，日日更新我们。 So, ketika Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 当保罗这边说到我正是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？ Apakah jawaban Paulus? 那么保罗的回答是什么呢？ Dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. 他说感谢神，靠着我们的主耶稣基督。 Di sini Paulus melihat ke masa depan kepada sebuah pembebasan dari tubuh. 那么保罗在这里是往前面看，他有一个指望，他能够脱离这个身体。 Roma 6 ayat 7 sebelumnya berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. 罗马书第6章第7节就是前一章，他这边说到，因为已死的人是脱离了罪。 Jadi pembebasan dari dosa yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah pembebasan dari tubuh fisik kita, sebuah pembebasan akhir di mana setelah kita mati dan kemudian dibangkitkan, disitulah kita tidak akan lagi 所 berdosa. 以在这边保罗说到脱离罪的这个概念，就是说，当有一天我们死了之后，上帝叫我们复活，当我们复活之后，我们就可以完全脱离这样子的一个罪恶的这个诱 Ini 惑。 sebuah kemenangan masa depan. 这个是一个将来或者未来的这个得胜， Kemenangan oleh karena anugerah Tuhan Yesus 是 Kristus. 因着主耶稣基督的恩典的这个得胜。 Hasil kemenangan itu sudah di tangan kita. 那么这个征战的结果其实已经在我们的手中了。 Seberapa buruk pun kondisi kita pada hari ini, kemenangan itu sudah ada di masa 我 depan. 们今天的情况不论有多糟糕，但是神已经应许给我们一个胜利了。 Dan pengetahuan kita tentang kemenangan akhir itulah yang seharusnya mendorong kita terus untuk 我们 berjuang. 对于最终得胜的这样子的一个知识，应该成为我们今天征战、努力奋斗的一个这个动机。 Dan ini merupakan sebuah perjuangan seumur hidup 这 kita. 个是我们众生的一个挣扎。 Di mana kita bersandar kepada anugerah Tuhan setiap hari. 我们每一天依靠神的恩典， Dan kita sungguh menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan. 并且呢，我们真的觉悟到我们是软弱、充满 Kita 软弱 nggak 的人， sanggup mengalahkan pencobaan itu. 我们没有办法胜过这样子的一个引诱。 Seorang bernama Philip Dotrix, seorang hamba Tuhan yang terkenal di abad 18. 那么18世纪一个名目的讲员叫做腓力， Ketika dia sudah hampir mati, dia mengatakan seperti ini. 那么他快临终的时候，他这样子说。 Doa yang paling baik yang pernah saya persembahkan dalam hidup saya adalah saya ini pantas mendapat hukuman. 那么他说，在我生命当中、一生当中，最好的一个祷告就是说，我对神说，我是一个罪人，我该受刑罚。 Dan Agustus Toplady, penulis him Batu Karang yang Teguh, dia berkata, kita seringkali tergoda dan merasa diri kita hebat, merasa diri kita kudus. 一个圣诗的作家奥古斯丁他说，耶稣基督是我们的这个唯一的保障。我们常常觉得我们是有能力的人，其实不然啊。 Agustus Toplady mengatakan kalimat Philip yang mengatakan dia pantas mendapat hukuman itu bukan orang yang eksentrik. 奥古斯都说，他指着腓力所说的话，我该受惩罚这一句话，不是一个古怪人所说的话， Tapi itu adalah orang yang diresapi oleh Roh Kudus sama seperti Paulus mengalami kondisi itu. 那么乃是一个被圣灵所充满的人，就如保罗一样。 Pengetahuan ini akan mendorong kita untuk terus berjuang di dalam menghadapi pencobaan. 这样子的一个认知呢，会帮助我们不断的与罪作战。 Tentu kita mesti banyak berdoa, baca Alkitab, ikut persekutuan. 当然，我们要祷告，要读经，要一起参加团契敬拜。 Kita harus berjuang setiap harinya 那么每一天都要这个征战，在那边努力。 dan bersandar kepada anugerah Tuhan setiap 我们 hari. 每一天要依靠神给我们的恩典。 Kita pasti akan melewati hari demi hari di dalam kemenangan ketika bersandar pada Tuhan. 那么我们每一天就会得胜有余，因为我们依靠上帝。 Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, mungkin ada tangisan, ada teriakan, kenapa ini
tapi juga ada sebuah teriakan kemenangan. Saya bisa memenangkan ini karena anugerah Tuhan. 在我们与神同行的这个路途当中，当然我们会哀哭，我们会问神说：“主啊，为什么发生这件事情？”但是同时，我相信我们也因着他的爱，我们流泪，我们受感动。 Saudara, ketika Tuhan menciptakan ikan, 当上帝创造鱼的时候， Dia berfirman kepada laut dan ikan pun muncul di dalam laut itu. 他对海说，然后鱼就在海里面出现了。 Ketika Sang Pencipta ingin menciptakan pohon, 当这个创造者他创造一棵树的时候， Dia berbicara kepada bumi. 那么他对地说。 Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, 当上帝创造人的时候， Dia berpaling kepada dirinya dan berkata, mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 他对他自己说：“我们一起来创造，按照我们的形象和样式来创造人吧。 Kalau saudara keluarkan ikan dari air, ikan itu akan mati. ”如果你从水里面把鱼拿出来，鱼就会死； Kalau saudara cabut pohon dari tanah, pohon itu akan mati. 如果你从地把树拔出来，树就死了。 Demikian juga ketika manusia terputus dari Allah Sang Pencipta, dia akan mati. 那么人离了神也会死。 Tuhan adalah kehidupan kita, 上 saudara. 帝是我们的生命， Kita diciptakan untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. 那么上帝创造我们，让我们可以活在他面前。 Kita harus terhubung dengan Dia setiap 我 hari. 们每一天要与他连结， Karena hanya Dialah yang bisa melepaskan kita. 因为只有他才能拯救我们。 Mari kita terus menjalin persekutuan kita dengan Tuhan. 我们不断的要神来建立这样子的一个关系。 Saudara ingat bahwa air tanpa ikan tetap air. 水没有鱼仍然是水， Tapi ikan tanpa air, ikan itu bukan apa-apa. 如果鱼没有水，鱼就不算什么了。 Tanah tanpa pohon tetap tanah. 土地没有树仍然是地， Tapi pohon tanpa tanah itu bukan apa-apa. 树没有地就不算什么了。 Pohonnya akan mati. 地这个树就会枯干会死。 Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. 上帝他没有人仍然是上帝啊， Tapi manusia tanpa Tuhan bukan apa-apa. 但是如果人没有上帝，他不算什么。 Manusia akan mati secara fisik dan secara rohani. 人会在他的肉体上，也在他的灵里上渐渐的死。 Saudara tanpa Kristus, saudara tidak ada apa-apanya. 没有基督，你不算什么。 Siapa yang akan membebaskan kita dari tubuh maut ini? 那么谁会救我们脱离这取死的身体呢？ Hanya Kristus. 只有耶稣基督。 Saudara yang belum percaya kepada Kristus, 如果你还没有相信耶稣基督， saudara tidak akan pernah bisa dilepaskan dari tubuh maut ini. 你从来就不会脱离这样子的一个罪恶的犯罪的身体。 Dan akan masuk di dalam kekekalan kalau kita tidak bersama-sama dengan Kristus. 如果你不与基督同在，你就不会永远就不会进到永恒里面。 Tanpa Kristus, saudara tidak mungkin bisa menang melawan dosa. 没有基督，你就不会战胜这个罪恶。 Tetapi bersama-sama dengan 但 Kristus, 是与基督同在， di dalam anugerah Tuhan kita, 靠着他给我们的恩典， Dia akan mengubahkan saudara. 他就会改变你。 Hingga semakin hari, saudara semakin 因 kudus. 此呢，你一天比一天更加的圣洁。 Memang ada tangisan-tangisan yang kita keluarkan. 当然，我们会爱哭， Tapi ada kemenangan-kemenangan yang juga kita alami. 但是我们也将要经历这个得胜有余。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. 主啊，我们为你的这个真理而献上感谢。 Kami bersyukur kalau kami saat ini masih bergumul dengan dosa. 我们谢谢你，今天我们还与罪作战， Karena itu menandakan kami sedang mendaki puncak 因为 kekudusan. 呢，这表示说我们在圣洁的阶梯上是往上走的， Itu menandakan bahwa terang-Mu menyinari akan hati kami, ya Tuhan. 表示说你的光照耀我们的心， Hingga kami bisa melihat betapa kotornya diri 因此我 kami. 们可以看到自己是何等的污秽肮脏。 Kami menangis dengan kondisi kami ini, Tuhan. 主啊，我们为自己的这个软弱而爱哭， Tapi kami punya pengharapan akan kemenangan di dalam Kristus 但是我 Yesus. 们在主耶稣基督里面有一个得胜有余的指望， Kemenangan akhir yang akan kami peroleh di hari kebangkitan nanti. 在复活的日子，我们将要领受这个得胜。 Tapi kemenangan-kemenangan setiap hari juga yang bisa kami alami bersama-sama dengan 但 Tuhan. 是我们与你同在，我们每一天也要得胜。
Tolong kami untuk bersandar kepada anugerah-Mu setiap hari. 主帮助我们每一天依靠你的恩典， Tanpa anugerah-Mu Tuhan, kami bukan apa-apa. 因为没有你的恩典，我们什么都不是； Tanpa anugerah-Mu, kami akan mati. 没有你的恩典，我们就会死， Kami akan terhilang. 我们就会失落。 Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar. 谢谢你爱我们，这样子爱我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 奉靠 berdoa. 主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。